Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa uswatina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim, amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah kurnia-Nya, maka sekali lagi pada malam ini kita dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla wa Ala untuk kita sama-sama hadir menjadi tetamu Allah. Dan mudah-mudahan kita termasuk di dalam hadis yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merebut 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Igtanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramik, wasihhatuka qabla saqamik, wa fagharaka qabla syughlik, wa ghinaka qabla faqrik, wa hayataka qabla mautik," atau kama qala. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang bermaksud, rebutlah kamu 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Itulah masa muda sebelum datangnya masa tua. Masa sihat sebelum datangnya masa sakit. Masa lapang sebelum datangnya masa sibuk. Masa kaya sebelum datangnya miskin, dan masa hidup sebelum datangnya mati. Maknanya kita kena ingat 5 perkara ni. Masa kita muda,
tubuh gagah. Bukan kata Pak Awang dok gagah, kurang sikit. Bukan kata jamik dok gagah, jamik dia ada. Bukan kata ayah cik tam-tam pecing dah dok gagah. Bukan kata dok, maknanya gagah lagi tau, tapi usia lah lanjut sikit. Bukan tua, lama kan cikgu? Cikgu tau, pecing tak mestinya tua tau. Gagah lagi kan. Masa muda sebelum datangnya masa tua tau. Masa sihat sebelum datangnya masa sakit. Masa sihat kita nak beramal, masa muda kita nak memperbanyakkan amal. Masa lapang kita nak tingkatkan lagi amal kita kepada Allah. Macam malam ni kita diberikan kelapangan waktu, kelapangan masa, kita boleh mari sini. Dan bila mari masa sibuk, maka kita dah nak mari sini. Macam Haji Nazri ni. Masa ni mungkin sepadang tak buka lagi. Bila sepadang buka lagi, tengok tanya-tanya ada apa ke Australia pula. Kerja ni pula sambung mula pekerjaan lama. Lama dah buat kerja kita. Sambung mula. Petik buah atau ni seraba. Nampak gitu tapi gaji belah-belah ribu pun. Masa kaya sebelum miskin. Masa kaya lah kita nak sedekah. Dan miskin wa alasan tak piti. Dan masa hidup sebelum datangnya masa mati. Jadi kita tak ambuh pas mati baru kita menyesal. 5 perkara ni Nabi ingatkan kita supaya kita tidak menyesal bila mana kita berlakunya benda yang datang tersebut. Kalau tidak, sebab tu Nabi suruh kita rebut badirum bi a'malin soleh, kata Nabi, bersegeralah kamu melakukan amal soleh. Bila dah kita nyawa duduk di halqam, maka tidak ada lagi peluang dan ruang untuk kita buat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, muslimin muslimah yang dirahmati Allah sekalian, malam ni kita nak sambung semula perkongsian kita menerusi nasihat-nasihat daripada Imam Malik rahimahullahu taala yang telah pun kita berhenti pada beberapa hari yang lalu. Malam ni kita nak sambung lagi di antara nasihat yang diberikan ataupun mutiara ilmu, mutiara kata yang ditinggalkan oleh Imam Malik rahimahullahu taala. Di antara yang disebut, dia kata apa? Orang beriman itu bagaikan mutiara, di mana pun dia berada, keindahan selalu ada di dalam dirinya. Jadi kalau seseorang tu beriman, di mana pun dia berada, pasti dia berada dalam keadaan yang baik, ataupun dia akan terpancar kebaikan yang ada dalam dirinya. Kalau seseorang itu benar-benar beriman kepada Allah, ibarat kata di mana bumi dipijak, di situlah Islam yang dijunjung oleh diri seseorang itu. Barulah dia dikira orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kalau kita tengok, nak tahu seseorang tu dalam dia lagu mana, luar dia, kita kena, bila kita tengok luar, maka yang luaran itu kata Imam Ghazali adalah melambangkan
apa yang ada di dalam hatinya. Maknanya kalau luar dia, dalam dia baik, maka baiklah luarannya. Sebab tu bila ada pepatah kata, ada orang sebut kata luar tak semestinya dalam jahat. Kalau luar jahat tak semestinya dalam tu jahat. Maka perkataan ni atau perkara ni, ucapan ni tidak boleh diterima. Pasal apa? Pasal bila nak buat sesuatu, dia mari daripada dalam. Dia mari niat. Dia tak ada, dia buat terus. Tiba-tiba jadi terus bunuh orang, tak ada. Melainkan dia akan niat dulu nak bunuh orang tu. Ataupun dia niat dulu nak minum arak. Dia niat dulu nak merampok, mencuri. Nak rasuah, menyelewengan. Apa sahaja yang dia nak buat, tangan dia buat, mata dia nak buat, mulut dia nak ucap, telinga dia nak dengar, semuanya berdasarkan mari daripada hati. Mari daripada dalam. Itulah daripada niat dia. Kalau hati seorang tu beriman, betul-betul beriman, hati mereka ni bersih, maka yang luarannya akan bersih lah. Sebab tu kita selalu sebut kan, Nabi sebut dalam hadis, inna fi jasadil mudghah fa idza salahat salaha jasadi kulluh wa idza fasadat fasada jasadi kulluh ala wa hiya qalb. Dalam tubuh manusia ada seketul daging. Apabila baik daging tersebut, maka baiklah seluruhnya. Tetapi apabila buruk daging tersebut, maka buruklah seluruhnya. Dan daging itu adalah hati manusia. Hati kita. Kita tengok orang tu mari prasangka tak? Prasangka tu mari mana? Mari daripada hati kita lah. Hati kita yang sebenarnya tidak beriman sepenuhnya kepada Allah. Maknanya hati yang tidak takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita boleh prasangka buruk korang. Kita boleh ngupak korang, kita boleh fitnah orang, kita boleh caci orang, kita boleh ambil hak orang. Yang timbul perasaan hasad dan sebagainya adalah berpunca daripada hati. Sebab tu iman ni, orang yang beriman ni bagaikan mutiara, kata Imam Malik. Di mana pun dia berada, maka keindahan selalu ada dalam dirinya. Kalau dia betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu dalam hadis Nabi pernah sebut, Nabi kata apa? Nabi kata la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, wa la yasriqu hina yasriqu wa huwa mu'min, wa la yashrabu khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min, kata Nabi. Rawahul Bukhari dan juga Muslim. Nabi kata apa? Tidaklah seseorang penzina itu berzina sedangkan dia dalam keadaan beriman. Tidaklah seseorang pencuri itu mencuri sedangkan dia dalam keadaan beriman. Dan tidaklah seorang peminum arak itu meminum arak melainkan dia berada dalam keadaan beriman kepada Allah. Maknanya terang hadis ni. Seorang tu dia tak akan berzina kalau dia sedang dia beriman kepada Allah. Sebab tu maknanya kalau dia berzina tu sebenarnya Allah Ta'ala mencabut iman dari dalam dirinya. Begitu juga pencuri, dia tak akan curi ketika mana dia beriman kepada Allah. Tapi waktu dia mencuri tu, Allah Ta'ala cabut iman daripada hatinya. Begitu juga orang minum arak. Dia tak akan minum arak melainkan dia sedang beriman kepada Allah. Tapi kalau dia minum arak juga tu, ketika itu sebenarnya Allah Ta'ala mencabut iman daripada dirinya. Na'udzubillah. Sebab itulah orang mati dalam keadaan buat maksiat ni, maka neraka adalah tempatnya. Na'udzubillah. Pasal apa? Pasal waktu dia buat dosa besar tu, tak ada iman dalam diri ni. Sebab tu bila mana dia kembali bertaubat kepada Allah, maka
iman datang semula masuk ke dalam hati dan diri seseorang itu. Sebab tu tuan-tuan sekalian, kita kena jaga iman, tak, pelihara iman, baja iman, sirang dia dengan ilmu, tak, dan bajanya dengan ibadah kepada Allah, tak. Maknanya iman kita ni supaya senantiasa terpelihara, tak. Iman ni kalau kita jauh daripada majlis ilmu, maka dia akan layu, lepas tu malas nak buat ibadah kepada Allah. Sebab tu kita kena hadir majlis ilmu, walaupun mungkin kita kata, oh tak apa, aku tahu belaka, tidak timbul pula ayat wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, dan berilah peringatan kerana sesungguhnya peringatan itu berguna dan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Bukan sekadar tak bertambahnya ilmu, tetapi akan menyinarkan lagi iman yang ada dalam diri kita. Sebab bila kita duduk dalam majlis ilmu ni tuan-tuan sekalian, malaikat mendoakan keampunan untuk kita dan juga malaikat mendoakan rahmat untuk kita, sehinggalah kita bangun keluar daripada majlis ilmu tersebut. Malaikat rahmat menaungi, memayungi orang-orang yang duduk dalam majlis ilmu. Bukan kata, oh saya pandai dah, tak ada orang pandai dalam dunia ni. Melainkan sedikit sahaja ilmu yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka. Subhanaka la ilma lana, Maha suci Allah, tidaklah kami memiliki ilmu, mempunyai ilmu, illa ma 'allamtana, kecuali apa yang telah diajarkan, illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya engkau wahai Allah Maha mengetahui lagi bijaksana. Sebab yang beri ilmu kita ni adalah Allah. Sebab tu dalam surah Kahfi yang kita baca kan, ayat terakhir yang maknanya jika kamu mengambil seluruh 7 lautan yang ada atas dunia ni untuk kamu jadikan dakwah, untuk menulis kalimah-kalimah Tuhanmu, nescaya kamu tidak akan habis lagi untuk menulis ilmu Tuhan, ilmu Allah Subhanahu wa taala. Maknanya habis 7 lautan ni, seluruh lautan atas dunia ni kita ambil, lepas tu kita buat tulis ilmu Allah Ta'ala, masih lagi dok habis lagi kalimat-kalimat Tuhanmu. Sebab tu kata kita ni dok cerdik pun, kita ni dhaif. Malaikat Allah Ta'ala beri sedikit ilmu sahaja. Siapa-siapa pun dia tak boleh nak dakwa diri dia ni hebat, diri dia ni bijak. Yang bijak hanyalah Allah. Yang hebat hanyalah Allah. Yang mengetahui semua perkara hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi tuan-tuan sekalian, kalau kita tengok orang beriman, sifatnya adalah sifat yang sangat mulia. Tapi kalau kita tengok maknanya dok pakai rahwa, dok akhlak acul lebur, dok cakap menyupoh serana, maka orang ni sebenarnya tidak memiliki iman yang sempurna. Na'udzubillah. Yang ketujuh, kata Imam Malik, siapa yang ingin memiliki hati yang terbuka, maka biarkanlah amal kebaikan yang ia lakukan sembunyi-sembunyi lebih baik daripada amal kebaikan yang ditunjukkannya. Maknanya siapa yang nak memiliki hati yang terang, maknanya hikmah, memiliki hati yang bercahaya, hati yang bersinar, maka hendaklah kita melakukan amal soleh ini secara sembunyi. Itu adalah yang terbaik daripada kita menunjukkan amal kebaikan kita kepada orang lain.
Sebab tu walaupun di sana ada perbahasan ulama yang menyatakan boleh kita tunjuk sebagai nak tarik orang lain untuk buat kebaikan. Sebab tu kalau kita baca sirah Sayyidina Ali ni, ada kala dia sedekah secara terang-terangan, ada kala dia sedekah secara bersembunyi. Tapi yang sembunyi tu lebih banyak daripada diberikan secara terang-terangan. Begitulah dia melihat kedudukan ataupun keadaan seseorang tu. Kalau seorang tu dia pemimpin, memang dia kena tunjuklah. Sebab akhir zaman ni lagilah zaman fitnah. Lagi timbul pula yang Muhammad dah buat kerja buat, dia PKK duduk saja. Makan gaji buta. Nak jadi AJK sangat, dah buat kerja buat, nak jadi JPKK sangat. Zaman ni lah. Tapi dalam masa yang sama, kita ada juga orang kata apa, amalan personal, amalan peribadi kita ni biarlah hanya Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang mengetahuinya. Jangan tunjuk belaka lah. Makna mudah nak faham. Jangan kita tunjuk belaka. Ni kau habis benda tunjuk, tak ada sifat sikit. Sebab tu tuan-tuan sekalian, ada benda yang kita boleh tunjuk, ada benda yang kita tak boleh nak tunjuk pada orang, kerana bimbang, timbul perasaan riak, timbul perasaan ujub, timbul perasaan suma'ah. Sebab tu kalau boleh kita kena jaga perkara tersebut. Sebab iblis ni dia akan berusaha supaya amalan kita ni terbatal. Kalau kita susuk, habis rank dah kita susuk. Kita sedekah sekolah, kita sedekah buat masjid, kita susuk habis kan, sehingga kan akhirnya 30 tahun dah kita susuk. Tapi iblis ni dia berusaha nak batalkan amalan kita. Dia buat mari macam-macam ni orang sekeliling kita. Dia tuduh kita ni kedekut. Kami ni kedekut. Buat bubur rambut tak berani nak elok kita attack. Macam tu. Maknanya ayah cik ni makan kambing seorang je. Tak berani nak sedekah, nak tong derma tak RM1. Ada minum air dengan sayang-sayang dak aja belanja. Ni iblis keliling ni. Yang asuk dia orang ni nak batal amalan kita. Dia guna orang lain. Bila semua pakak kata belaka, kata belaka dah kabawi ni. Kedekut ni kering banyak. Tapi tak berani nak sedekah. Jadi kita pun bengang mari bengang kau kita kata beli kereta Mercedes boleh jalan derak tak tahu boleh nak derma surah sikit mitok pun tak layang kita pun bengang, kita kata dia. Dia tanya mu kenal tu sekolah bakal tinggi. Kenapa tak bangunan tinggi? Mu tahu tak siapa dia buat sekolah tu? PT aku belaka tu, mu tahu tak? 30 tahun kita simpang. Tak ada orang tahu seorang. Terbatal dengan sekelip mata. Habis pasal apa? Timbul dah perasaan ujub, perasaan takabur, riak. Habis amalan kita. Tak kok cetang lah. Habis juta-juta licin amalan. Sebab tu tuan-tuan sekalian, kita kena ni lah berhati-hati. Iblis ni dia mari dalam dua bentuk. Dia nak batal amalan kita. Kalau mula-mula dia suruh kita buat jahat, dia suruh kita buat dosa. Tapi kalau kita dah buat, ia pun cocok kita ni. Dia masuk jarum,
Dia kata kita ni mu paling baik kali. Ada apa lah tau. Mu paling baik sekali. Di surah Kampung Jaya ni tak ada mu paling alim kali tau. Mu paling hebat kali tau. Mu seorang je hok pakam dia, hok tukang rakang. Orang lain dok rakang belaka. Mu banyak kali pahala tau. Ambil now. Kita pun mari lalu wujud. Oh ya. Boleh kata ya. Okey boleh. Oh ya. Ada habis lecing tau. Bazir repeat bayo. Bateri habis, repeat habis tau. Baik, jadi nak royaknya tau. Kata Imam Malik lagi, dia kata apa? Adalah lebih baik bagi seorang lelaki itu meninggalkan 1 dirham yang haram daripada memberikan 100,000 dirham dalam bentuk amal. Maknanya kita tinggal benda haram tu lebih baik lagi daripada kita buat amal. Itu yang paling utama. Sebab apa? Sebab kita bimbang dalam keadaan kita buat benda haram, Allah Ta'ala cabut nyawa kita. Ada apa-apa lah. Kita tak rasa tak apa, dan kita taubat. Guna Jami. Dan kita taubat Jami ambak lagi mati. Baru berapa? Jami umur berapa Jami? 61. Ingat nampak macam 61. Cikgu nampak macam 52. Cikgu tu nampak macam ke ni. Muda pergi belakang ni tau. Kita dok rasa dah taubat. Sebab tu disebut kita Imam Malik kata mu tinggal benda haram ni lebih baik daripada membuat banyaknya amal. Pasal apa? Pasal takut dah taubat. Kalau dah taubat dah apa? Takut tengah buat kebaikan, buat benda haram, Allah Ta'ala cabut nyawa masa tu. Allahu Rabbi, na'udzubillah. Neraka adalah tempatnya. Na'udzubillah min zalik. Yang seterusnya, dia sebut apa? Kata Imam Malik lagi, ilmu itu bukan sekadar banyaknya menghafal riwayat, tetapi ilmu adalah cahaya yang Allah Subhanahu wa taala letakkan pada hati seorang hamba. Maknanya ilmu ni bukan sekadar kita ngahbal je. Tapi sebenarnya ia adalah satu cahaya yang besar, yang bersinar, yang mana Allah Ta'ala letakkan pada hati seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya kita belajar ni bukan sekadar kita boleh hafal je. Tapi kita kena tahu bahawa ilmu tu adalah cahaya yang mesti kita jaga. Macam orang hafal Quran berapa ramai orang yang boleh hafal Quran, tetapi tak ramai orang yang boleh jaga Al-Quran. Tak ramai orang yang boleh beramal dengan Quran. Sebab tu satu ayat sebut akhir zaman ni ramai orang yang boleh hafal Quran, tapi tak ramai orang yang beramal dan menghayati Al-Quran dalam kehidupan. Sebab tu kita nak cari jilul Quran, generasi Quran macam zaman sahabat dulu. Payah learning. Ia molek situ, ia tak molek sini. Nak cari orang kata apa, sempurna macam para sahabat. Macam langit dengan bumi hari ni. Kalau ada seorang gitu, Allah, maknanya sempurna dari sudut amalannya, dari sudut akhlaknya, dari sudut muamalahnya. Maknanya sempurna belaka. Nak cari macam ke Abu Bakar hari ni, Allah, jauh. Nak cari macam Sayyidina Osman hari ni, Allah, jauhnya lah.
Nak cari macam Sayyidina Umar, macam Ali, macam Talha, macam Abu Ubaidah Al-Jarrah. Tak ada hari ni tau. Ataupun nak cari macam Julaibib tau. Jauh tau. Walaupun Allah Ta'ala jadikan rupa fizikalnya tak berapa comel pun tau, tapi kedudukannya sangat tinggi dan mulia di sisi Allah tau. Julaibib. Begitu juga Bilal bin Rabah, walaupun rupanya hitam tau. Macam Sa'ad bin Zaid, hitam, tapi ada maknanya akhlak, amalan, muamalah, hubungannya dengan manusia, hubungan dia dengan Allah jauhlah dengan kita yang hidup di akhir zaman tau. Maknanya kita nak cari seorang hari ni hok dak ngopak orang dalam surah ni, tak payah pergi jauh dalam surah ni je. Dak pernah kata kau orang kami nak cari seorang, ada tak? Payah. Mana dalam hidup dia ni dak pernah start daripada balik sampailah di hidup hari ni, dia dak pernah sekali pun dia kata kau orang ataupun dia ngopak kau orang. Ada tak? Tak ada. Saya rasa tak ada, hamba rasa. Mana-mana pun mesti kita nak cerita kat orang walaupun sekali lah hidup kita. Pasal benda cerita-cerita ngopak fitnah orang ni sedap. Dia macam Ajinomoto. Sebab tu maknanya payah lah nak cari orang yang tak penuh kata orang ni tau. Tak penuh buat sahabat dia ataupun orang yang di sekelilingnya ni berasa hati dengan dia. Ada? Ada tau. Macam sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana mereka redha dengan kehidupan mereka. Mereka tidak pernah ada hasad di kalangan sahabat-sahabat yang ada di sekeliling mereka. Tak ada hasad, tak ada deki. Yang mereka deki ibadat je lah. Orang tu boleh sedekah banyak. Macam Abang Awi piti banyak. Kering, ada rata-rata buah. Kita deki kat dia boleh sedekah banyak tau. Kaya macam ayah cik, maknanya peceng-peceng pun macam cikgu. Piti banyak. Kak Mek piti tak habis. Kita rasa ni juga tau. Jealous juga kita tau. Tu baru macam sahabat ni deki ni lain. Deki orang piti banyak, deki orang tukar kereta baru, beli rumah baru, beli perabot baru. Waktu kita deki akhir zaman ni orang boleh kerja baru, boleh piti baru, boleh piti banyak, boleh pakak. Waktu kita deki. Tapi kalau beramal tak ada orang deki. Sebab tu tak ada orang balah bawa masuk mahkamah. Balah kes nak duduk sah pertama. Ada hari ni dalam mahkamah dunia lah. Tak payah kata Malaysia, dunia, seluruh dunia. Maknanya sama kerana bila Tok Hakim tanya pasal apa bawa masuk kes kenapa tanya peguam. Ni anak guang saya ni berebut nak duduk sah pertama dalam surau dalam masjid jadi dia samang Tok Imam. Pasal Tok Imam hari lambat. Dia nak duduk sah pertama kau. Ada. Sedangkan Nabi kata benda, kalaulah kamu mengetahui kelebihan berada pada saf pertama, nescaya kamu akan membuat undian siapa yang paling layak untuk duduk pada saf pertama tersebut. Tapi kita tak berebut pun. Saf pertama tak berebut. Kita berebut bak makan. Kalau ada kambing kita bahang dulu. Orang tak makan tak apa. Kita nak ambil apa yang disebut oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Dalam kitab Hikam disebut apa? Hendaklah dalam urusan agama kamu mendahului diri kamu berbanding orang lain. Adapun dalam urusan dunia, maka hendaklah kamu dahulukan orang lain berbanding dengan dirimu. Kita terbalik kau. Kalau urusan agama kita wik orang. Apalah,
dah dia gagah lagi tak apa lah. Dia bangun tahajud malam pun dah, dia nak proses sunat tak apa, dia gagah lagi. Dia nak duduk sah pertama pun tak apa lah. Dia nak derma banyak tak apa lah. Dalam perkara agama kita dahulukan orang lain, dalam perkara dunia kita dahulukan diri kita. Balik ke kalau kata malam ni AJK buat keputusan nak bawa pergi Langkawi jemaah kita akan masuk nama kita dulu harap. Orang lain ke dia, aku AJK gitu lah sama-sama. JPKK gitu lah. Kalau kalau bagi benda dia sama-sama boleh. Nak beranak dia. Bukan kita kata di Kampung Jaya ni, kita kata di Amerika Selatan ni. Nak Kampung Jaya bagus. Maknanya kalau bagi benda dahulukan orang lain. Kalau akhirat dahulukan diri kita. Sepatutnya gitu lah. Mari surga kita dulu mari. Bahagian buka api, bahagian menyapu dalam surga, bahagian basuh tandas. Kalau bak dunia tak apa lah, kita cari orang lain dulu lah. Beri orang lain dulu, barulah mu akan jadi JPKK sampai akhirat esok. Kalau mu boleh buat kita dah api payah jalan beri anak-anak aku dulu lah. Aguan ni akhir zaman saya. Tapi bukan seni kita cerita ni di Amerika. Baik, seterusnya kata Imam Malik lagi, dia kata apa? Jangan biarkan orang yang menyesatkan. Belum tu ada lagi. Dia kata benda hasad adalah seseorang yang berangan-angan akan hilangnya nikmat dari saudaranya, baik nikmat agama ataupun dunia. Sifat hasad bila mana ada dalam hati kita ni, kita deki dengan nikmat yang diperolehi oleh sahabat-sahabat kita ni. Nabi sebut apa? Kullin nikmah hasadun. Setiap nikmat pasti ada pendengki. Pasal tu Islam larang kita tunjuk kemewahan. Learning berderang tunjuk BT dalam TikTok, tunjuk rumah, tunjuk rumah, tunjuk kereta, padahal sewa je belakang. Lagi ada lagi orang kecam kita. Habis betul-betul kok. Tunjuk rumah, tunjuk BT BT banyak. Dia kalau orang BT banyak ni, dia tak tunjuk. Tuan-tuan tengok orang hok betul-betul, hok BT banyak betul-betul. Mana ada tunjuk relax mari kereta biasa je. Tuan-tuan tengok siapa? Syed Mukhtar. Ada je tunjuk BT dalam ni dalam TikTok, dalam Facebook. Mak Zuckerberg biar je kafe pun. Minta suatu hari nanti Allah Ta'ala beri hidayah ke dia. Ada je tunjuk BT dia tidur duduk atas BT. Tak ada? Ada. Hak tunjuk tu, hak tu je lah yang ada. Kalau kata ada 5 ikat 5 ikat tu je lah hak ada pun. Lain tak ada lah. Sebab tu nak rayaknya kalau orang betul-betul kaya ni, dia nak tunjuk orang. Dia nak susuk lagi kalau boleh. Macam ni hak depan ni kaya-kaya belaka ni ni muslimat ni nyak betis tambung elek ada hak tak ada betis ni hak tunjuk ngai kita dok kata siapa-siapa ni sebab tu Islam larang kita tunjuk
Tunjuk tunjuk kebahagiaan, tunjuk harta, tunjuk anak, sebab dia akan mengundang hasad daripada orang yang ada di sekeliling kita, dan boleh mengundang penyakit ain. Penyakit ain. Nauzubillah. Kata Imam Malik lagi, dia kata apa? Sunnah itu bagaikan bahtera Nabi Nuh. Barang siapa yang menaikinya, maka ia akan selamat. Barang siapa menyelisihinya, maka ia akan tenggelam. Ini Imam Malik sebut. Maknanya Nabi sebut dah kan, taraktu fikum amrayn lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnati, atau kama qala. Nabi kata apa? Aku tinggalkan kamu dua perkara, nescaya kamu tidak akan sesat buat selama-lamanya seandainya kamu berpegang kepada kedua-duanya, iaitulah kitab Allah dan juga sunnahku, kata Nabi. Sebab tu tuan-tuan sekalian, peganglah sungguh-sungguh apa yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain Nabi kata apa? Gigitlah sunnahku di akhir zaman nanti dengan gigi-gigi gerham. Maknanya pegang betul-betul sunnah ni. Sebab akhir zaman ni tuan-tuan, macam-macam fitnah. Macam-macam perkara-perkara baru dalam urusan agama. Tambah situ, tambah sini. Rekaan situ, rekaan sini. Jadi pandai-pandailah pijak situ, pijak sini. Benda khilafiyah yang sepatutnya telah pun lama selesai, dibangkitkan semula. Pasal apa? Pasal masing-masing berasa diri dia hebat. Ni tak betul, orang ni tak betul, mu tak betul, aku je betul. Ni nak rayaknya. Akhir zaman. Lagi kita cakap lebih-lebih lagi kan, dia kata kita Wahabi lagi. Ayah juga netizen ni, duduk dalam duduk dalam telefon ni. Dengar separuh-separuh. Tapi nak royaknya kalau kita baca kisah Imam Malik dengan Imam Syafi'i, mereka ni tak padah. Satu hari Imam Malik jumpa dengan Imam Malik jumpa dengan Imam Syafi'i. Dia tanya Imam Malik pasal bab rezeki. Dia tanya bab rezeki. Adakah rezeki ni datang selepas usaha ataupun dengan amalan, doa dan beramal, amal soleh, maka Allah Ta'ala akan beri rezeki kepadanya. Imam Malik kata dengan beramal dan doa, maka Allah Ta'ala akan beri rezeki. Imam Syafi'i kata pendapat aku wahai guru, kita kena berusaha dulu, baru Allah Ta'ala akan beri rezeki kita. Jadi kita pun berhenti sini dulu harap. Kita sambung depan. Kabihah cerita Ustaz Haji je. Sambung dah kami ke berhenti sini ya. Sambung. Kalau berhenti sini minggu depan lagi pula. Kena cik. Sambung berhabis cerita sekarang awak jadi sakit hati. Tu aku. Nak cerita sangat. Bawi. Sakit hati yo. Nak cerita sangat berhenti sekerak-sekerak. Jami yo. Lalu dia kata dah gini tak apa. Dah kalau mu kata Imam Syafi'i kata dah tak apalah kalau Tok Guru kata beramal, doa, Allah Ta'ala beri rezeki, tak apalah. Tu pandangan Tok Guru, tapi pandangan saya kena usaha dulu. Ya tak apalah. Lepas tu dia pun minta izin. Minta izin. Tapi dalam hati dia ni, dia kata aku akan buktikan kepada Tok Guru aku ni bahawa usaha dulu, bersungguh-sungguh, Allah Ta'ala akan beri rezeki lepas dia. Dia pun jalan, mesti ketang jalan. Sampailah satu kebun kebun anggur. Lalu depan kebun anggur, tiba-tiba tuang kebun tu panggil dia. Budak, mari sini, wahai pemuda, mari sini kejap.
Aku nak tawarkan satu pekerjaan kepadamu. Dia pun suka dia. Tahu? Pokok aku ni, kebun aku ni banyak buah yang tak sempat pekerja aku kutip. Jadi aku nak minta tolongmu dan aku akan bayar upah kamu. Mu nak tak? Imam Syafi'i kata boleh. Dia pun kerjalah. Kutip-kutip buah anggur semua sekali ni. Sungguh ni tak bekerja dia berpeluh kali ni tau. Kutipnya dia buah anggur ni. Dia bukan suka dia dapat kerja tu, tapi dia ada bukti dan jawapan yang akan dia beri kepada tok guru dia. Imam Malik. Lepas dia kerja semua sekali siap, dia pun pergi jumpa dengan tuan kebun anggur ni. Dia kata, wahai tuan, aku dah siap dah kerja aku ni. Kutip buah anggur di kebun ni. Jadi selesailah tugas aku. Lalu tuan kebun ni berkata, ni upahmu, dan ini buah anggur aku hadiahkan kepada buah anggur. Jadi buah anggur besar-besar, comel sedap ni tau, ranum masuk. Dia pun suka ni. Dia kata aku nak bawa pergi jumpa dengan tok guru aku. Dia pun pergilah bawa pitih dengan buah anggur ni. Siapa depan Imam Malik, dia kata, tok guru, ni aku tadi aku berjalan-jalan, tiba-tiba ada tuan kebun anggur panggil aku untuk aku tolong dia kutip buah anggur. Dan dengan usaha aku, dia tekan, dengan usaha aku dapat gaji dan aku dapat buah anggur ni. Jadi aku nak hadiahlah kamu ni. Duit aku ni, usaha aku ni aku nak hadiah kamu buah anggur ni. Mu ambil lah. Memakanlah. Imam Malik pun ambil, baca doa, Imam Malik pun makan. Makan dia suka. Ambil makan suka pula. Imam Syafi'i kata, apa suka? Apa mu suka? Iaitu Imam Malik kata macam, sebenarnya hari ni aku nak keluar di kuliah, di mengajar. Tiba-tiba hari ni panas, cuaca panas hari ni. Jadi aku terniat dalam hati aku dan aku berdoa, kalaulah ada orang hadiahkan buah anggur pada aku hari ni, ya Allah, sejuk tekuk aku, ya Allah. Rupa-rupanya mu nak hadiahkan aku buah anggur. Aku hanya berdoa, Allah Ta'ala hantar buah anggur kat aku. Mu usaha. Allah Ta'ala beri. Jadi betul belaka. Lepas tu masing-masing pun pakat suka. Ya, mu betul, aku pun betul. Imam Malik kata Imam Syafi'i betul, Imam Syafi'i kata Imam Malik betul. Baru dak balau ni dia duk keheh hak khilafiyah, benda hak khilaf sesal lama dah, banyak lagi hak dak sesal, hak minum arak, hak berjudi, hak dak tutup aurat, pergi bahas hak nu, tapi hak tu orang dak cara, hak ngopak kata korang, fitnah orang, lagi tegur tu. Hak tu tak ada khilaf tu. Benda haram tak khilaf. Tapi waktu orang dah bincang. Pasal apa? Kalau tegur kira orang marah. Lepas tu tak boleh nak tunjuk pula banyak ilmu. Pasal tu lah. Benda yang khilaf, benda yang sesadah ni, ayahlah nak bincang. Masing-masing ada hujah. Lainlah kalau benda tu memang tidak ada nas, tidak ada perbuatan daripada sahabat, tidak ada amalan daripada Nabi dan juga para sahabat dan sebagainya, maka barulah benda tu kata apa, perlu ditegur. Tapi selagi mana ada nas yang umum, ada perkara amalan yang dilakukan oleh sahabat, lebih-lebih lagi apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ianya boleh dilakukan, tak harus kita buat. Tapi kalau tak ada nas langsung, tak ada nas langsung, benda hak yang tak wajib kita wajibkan, maka tu tak boleh lah.
Sebagai contoh, kita wajib baca Yasin hari Jumaat ni, kata wajib baca Yasin. Waktu tak boleh lah, pasal tidak ada nas yang mewajibkan baca Yasin ni. Tapi kalau nak baca Yasin boleh tak? Baca lah, nak baca. Sebab Yasin sebahagian daripada Quran, ada masalah. Cuma kalau tanya mana yang lebih afdal, baca Yasin dulu, baca Kahfi ke Yasin? Kalau kita nak pilih mana salah satu, baca Al-Kahfi lah lebih afdal. Tapi yang paling afdal, bacalah dua-dua. Baca Kahfi, baca Yasin. Tapi malah tu yang jadi bincang panjang tau. Tahajud tak buat. Selawat yang kata 1000, 100 tak cukup. Lepas tu nak buat benda lain. Tu yang jadi masalah hari ni. Yang jadi baloh. Ada benda tak boleh baloh. Amal berkecang lagi. Jadi tuan-tuan sekalian, mudah-mudahan kita dapat memperbaiki amal kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah, dan mudah-mudahan amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai amal soleh, insya-Allah, yang akan memberi ketenangan hati bila mana kita datang menghadap Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat nanti, insya-Allah. Jadi sekadar itu sahaja untuk malam ni. Saya minta maaf banyak terkasar bahasa, terguris perasaan, berlaku kesilapan dan sebagainya. Saya mohon maaf daripada ujung rambut sampai ujung kaki. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.